So hi, kita buat sekali lagi So saya nak buat weekly review dengan klien. So hari ni kita nak tanya apa stok yang you nak tanya, you just type dekat kita punya group. Okay. Sebagai contoh, first apa stok yang nak tanya? Apa stok yang you nak tanya? SSF, KGB, Ceiling, SJ, banyak pula Okay. So since saya nak ajar juga cara nak gunakan momentum alert ataupun chart yang trigger robot tu. Okay, first kita kena tengoklah apa yang dia punya kriteria yang dia akan trigger So benda yang kriteria adalah this green candle. Okay, sebagai contoh you tanya apa the first stock tadi? First stock yang tanya SSF. Okay, SSF. Okay, so you pergi SSF, tengok sini, dia naik macam tu. Okay, dah green candle macam ni. Okay, so I bagi tahu you, the green candle, this one, the yellow candle, nama dia kita panggil sebagai royal candle. Okay, sebelum ni kita panggil sebagai royal candle. So this is the very early sign, tanda-tanda yang paling awal kenaikan harga saham akan berlaku. Okay, yang warna kuning. Okay, yang warna kuning. Okay, so yang ni warna kuning, yang ni trend baru. Okay, so inilah dia yang robot tu yang berfungsi So every time robot dia detect ada benda yang trigger dia punya kriteria ataupun dia punya parameters dia, okay. So dia akan trigger benda ni, dia akan send to Telegram. Okay, so this Telegram ni yang kita ada dekat sini, yang saya invite melalui WhatsApp, saya PM everyone personally bagi tahu, okay, tahniah kerana telah berjaya dijemput untuk masuk dalam kita punya momentum alert punya group. Okay, so all these stock yang ada kat sini adalah stock yang trigger dia punya buy signal. Okay, so tinggal kita punya ni, okay, kita punya tugas adalah untuk study. Okay, sebagai contoh tadi SSF, bila ada orang alert dekat kita punya group, harga dia 28 sen setengah. Okay, so tengok chart macam ni. So you tahu, okay, bila dia breakout area sini, so of course lah sini kita jadi support, new support. So tak perlu susah, new support. Okay, so you nak tengok macam mana dia trigger, first you kena tengok dekat 30 minit. Okay, first SSF ni dia trigger pada harga 22 sen setengah. Itu the first time. Kalau yang ni sebab SSF saya tak letak dalam saya punya alert, saya tak, sebab ni IPO baru, so saya terlupa untuk letak. Lepas saya boleh tambah benda ni. Okay, tambah benda ni. Yang ni kita punya cheat code lah, kita punya cara yang nak hantar dia ke Telegram lah. Okay, so nanti bila every time dia trigger, that criteria trigger, okay, pukul 9 pagi 2 Januari, dia dah trigger pukul 25 sen setengah, sebenarnya dia dah trigger dekat chart. Okay, so hari ni sepatutnya dia trigger pada harga 275. That is the first time dia trigger buy signal. Okay, so apa jadi bila kita tengok dekat kita punya robot, dia trigger, so kita punya tugas hanyalah untuk study je, tengok macam mana, berapa harga IPO dia, FA dia berapa, Apex Securities, target dia berapa. Okay, so all those things yang kita consider untuk beli. Okay, untuk kita beli. Tapi kalau kita nak tengok sekarang, okay, so saya punya tip, saya punya rules, saya punya trading rules, saya punya discipline of trading. Okay, benda yang paling susah adalah untuk masuk entry. Okay, sekejap saya punya gambar sekarang lag ke apa, bergerak ke tak, freeze is it frozen, gambar saya gerak ke tak, beku Kejung macam counter yang saya masuk pagi tadi. Kejung macam Sapura. Kejung. Masa masuk kejung. Hello. Tak ada. Hello.
Hello. Suara dengar. Suara dengar. Gambar tak ada tak apalah. Oh, Ada tak nampak lah dahi. Aduh, dahi kita cerah. Tapi suara dengar Suara ada, Jelas, suara ada. jelas. Okey. Sekejap Saya cuba tengok sebab okey, mesti ada yang merindui nak tengok saya. Saya terpaksa. Okey, jadi balik Aduh, buat kilat. Berkilat nak buat macam mana? Okey, nampak so kita punya bot tu dia dah detect SSF ni pada harga 255. Tapi hari ni dia lagi detect pada harga 275. Tapi the mistake yang saya buat adalah saya tak masukkan dia punya list sebab saya tak perasan ni IPO baru. So lama saya tak update sebab sebelum ni pun saya tak maintain robot punya members. Saya bagi je semua orang masuk walaupun saya kena bayar mahal Saya bayar 4,000 just untuk buat benda ni boleh function lah. Okay, I give it for free. So sekarang ni saya dah mulalah. So market pun dah mula aktif. Sebelum ni market suram je, I bagi je. So I harap you continue trade lah sebab bila saya dengar ada few clients nak tukar bila you guys nak tukar kepada remiser lain sebab dia bagi buy call, saya rasa benda tu sangat tipu benda tu sangat scammer lah. Okay, sebab you nak bagi buy call, bagi senang je you boleh buat sendiri je. Sebagai contoh you tengok dekat kita punya support group kita punya robot. Okay, I bagi contoh macam Ecovest Ecovest dia dah trigger pada harga pagi tadi. Okay, ceiling 22 sen. Ataupun you tengoklah, kita tengok daripada hari ni punya transaksi dia tak jadi semua, tapi bila dah ada benda ni you dah alert benda tu, you dah sedar ada buy call Sebagai contoh, okay, Carimin, saya tak tahu harga berapa saya tak tengok pagi tadi. Okay. So dia bagi Carimin, dia bagi harga first alert, dia bagi harga 86 sen. Okay, kalau you sifu saham ataupun you nak sangat jadi sifu saham, harga 86 sen you bagi tahu klien, oh sekarang harga dah breakout. Okay, so beli harga 86 sen, so cut loss harga 82 sen. Okay, senang je nak bagi buy call tu. Atau kalau very short term yang closing semalam tu saya buat support group. Okay, support candle. Okay, dia buka 86, so 85 is my cut loss untuk very short term. So everyone pun boleh buat macam tu. Setiap orang pun boleh jadi sifu just to give very direction punya movement. Okay, so bila keluar alert, so it's up to you lah untuk nak beli ke tak nak beli ke. Bukan semua stok you perlu beli. Okay, bukan semua stok you perlu beli. Ada masa tengok hari ni sebagai contoh berapa ratus counter naik, 600 lebih. So that's why I bagi tahu benda yang very short term ni dia kadang-kadang you kena build up dengan you punya instinct, you punya perasaan. You punya experience. Sebagai contoh you ada bad experience dengan Carimin, mungkin you tak nak beli. Okay, it's up to you just ignore this counter. Okay, ataupun you dah selalu observe benda ni, you ingat dia punya FA macam mana, you tengok dia dah trigger dia punya buy signal, so you beli. Sama macam pagi tadi. Okay, pagi tadi saya bagi dekat kita punya group kalau saya nak jadi macam sifu yang jual buy call, senang lah saya promote. Ni saya dah bagi naik apa semua, so you bayar saya RM1,000. Senang sangat macam tu Sebab that's why saya bagi tahu everyone kat sini boleh jadi sifu. Boleh bagi very short term punya movement. You boleh expect, you boleh agak benda tu kalau you always trade. Okay, sebagai contoh hari ni saya bagi satu stok nama dia EFOS. You tengok pagi je saya bagi harga mana EFOS yang pagi ni harga 425. Okay, kenapa saya boleh bagi tahu stok ni? Sebab saya dah monitor benda ni, saya dah ingat benda ni, and then dia dah trigger buy call. Okay, dia dah trigger buy signal dekat sini. Okay, dia dah trigger daripada sini, daripada semalam lagi dia trigger, daripada hari Khamis lagi dia dah trigger. First dia trigger harga 38 sen. Okay, lepas tu dia trigger lagi harga 39 sen tengah 40 sen, 405. Lepas tu hari ni kalau pukul yang ni 8 Januari pukul 10 hari 425 pun dia dah breakout 43 sen. Dia lagi trigger dia punya buy signal. Okay, so benda ni saya dah, bukanlah saya tengok alert semata-mata, tapi saya dah ingat lah benda ni. Saya dah ni stok aku study stok aku dah ingat lah dia punya ni. Lepas tu tengok chart pun dia dah memang dalam keadaan yang ada buy signal. Okay, you tengok ni ada hijau-hijau macam ni this is the buy signal yang detected by the robot.
Okay, kita eliminate that human error punya factor, ataupun kita buangkan that human kita punya bias view. Okay, somehow kita tengok stok ni nama macam cun, aku nak tengok ni, aku nak nampaknya ni sebagai buy signal. Okay, you pusing. Ni aku bagi stok ni ada buy signal. Okay, so yang tu senang lah untuk buat. So tapi kalau you nak jadi somebody, you nak try to eliminate that human error, so you try guna robot ni. Okay, robot ni dah memang ni, you dah nampak sini chart ni dah buy signal lah. So kenapa aku tak beli? Okay, so that is the question. Lepas tu kalau you tak beli, tak jadi masalah. So ada banyak lagi stok. Sebagai contoh hari ni YBS. Saya rasa YBS dia trigger lagi awal. Okay, kita tengok YBS. Sekejap saya dah miss apa stok yang apa yang orang tanya ni. Saya membebel. Sekejap suara dengar. Tak nampak chat. Oh, kenapa tak bagi tahu? Sebab tadi terkeluar Sekejap buka ni lah suara tu, unmute, lepas tu cakap Saya ni tengah short membebel, bagi tahu tak nampak chat. Okey, sekarang dah nampak sebagai contoh e-force yang saya bagi tahu pagi tadi 425, sebab saya dah monitor benda ni daripada hari Jumaat. So on chart sendiri dah nampak this is the buy signal. Bukan saya yang bagi tahu, the robot tu yang bagi tahu. Okey, so it's up to you now untuk trade very short term punya movement. Okay, kalau you jadi Sifu, kalau Sifu yang berbayar luar sana, sebagai contoh, kalau you ada any stock yang Sifu you bagi hari ni, okay, you bagi tahu saya nak tengok kat sini ada buy signal tak. So you boleh lama-lama you boleh guna benda ni. Okay, sebagai contoh apa stok yang you dengar orang cakap nak naik, sebagai contoh D-Sonic saya tengok tadi nampak macam nak naik. Okay, tak ada orang bagi signal pun. Tapi di Sonic dah ada buy signal dekat kita punya chart. Yang ni pun saya tak ingat dah tambah ke belum. Okay, so benda ni kalau saya nak jadi Sifu you listen to my word senang je. Saya boleh bagi very short term punya movement. Saya cakap okay, stok ni akan naik. Okay, harga sekarang 44 sen setengah. You boleh beli within that price sampai 42 sen. 41 sen you cut loss. Okay, so senang je tukar Sifu. Tapi kenapa you bayar RM1,000 just nak dapatkan dia punya buy call. Okay, sedangkan dia just bagi tahu Sifu yang jual buy call macam tu, yang charge you mahal ataupun RM1,000. I tak tahulah mana-mana ni yang I dengar dekat luar sana. Sampai kan you nak tukar reminder, nak dengar macam Sifu tu hebat lah, Sifu ni hebat. Okay, so jadi macam saya macam pelik kenapa you tak nak belajar sendiri benda ni. Sebab benda ni is very doable, boleh buat sendiri. Okay, even kalau you belajar benda ni, you jadi Sifu buat buy call pun tak ada masalah. Sebab saya dulu bermula dengan Sifu buy call. Saya mula bagi buy call jadi Sifu secara secret pada 5 tahun lepas. Sebelum saya jadi reminder, saya buat satu channel Telegram. Inilah kerja saya. Saya cakap, okay, kau nak ni, kau bayar aku punya ni 300. Okay, lepas tu kau masuk lah benda ni. Kalau aku cakap macam ni, kita detect lah macam mana kita nak detect somehow. Kalau orang lain dia tengok dekat dia tengok dekat market trade monitor, lepas tu dia agak-agak macam tu je, dia sama macam orang lain. Okey, tapi kalau you dah ada satu sistem, satu robot yang trigger, benda ni. Sebagai contoh, robot ni dah trigger benda ni, sebagai contoh IWCT Ecovest pagi. UEMS, I tak tahu harga dia sekarang berapa. Sebab kalau saya nak tengok satu-satu memang banyak lah, semua mostly naik lah sebab counter sekarang tengah naik. Okay, UEMS dia trigger 1.0 lebih. So dia jatuh. So benda ni sebab you kena faham, okay, ni dah naik apa semua. Kalau naik sini, support price dia kat sini. Kalau saya 99 sen, lower saya bagi 98 sen. So that is the method tu je yang you kena filter. Okay, kalau tengok tinggi dah tinggi so macam aku takut dah stok ni. Sebagai contoh Mindtech hari ni keluar news. Okay, keluar news tambah lagi position. So you fikirlah sendiri esok you nak beli ke tak. Okay, kalau beli you kena ada stop loss kat mana. Okay, so macam kalau news tu very very positif punya news, dia bagi tahu the largest shareholder lah dah 16% anak Abaju yang tambah dia punya share. Kalau saya pun tak follow sangat sebab saya dah terjual ni. Lepas tu sekarang nak masuk terfikir-fikir. Okay, tapi kalau you nak masuk
esok sepatutnya kalau you masuk, you kena tahu berapa you nak cut loss. Kalau saya the lowest candle yang semalam, okay, hari ni macam ni mungkin esok dia boleh bayar sekejap. So yang semalam saya punya ultimate cut loss kalau saya nak trade stok ni 20 sen ke bawah, dia jatuh 20 sen, selling yang besar, penjualan yang besar, saya terus cut loss, saya tak nak fikir, saya nak tunggu dulu sebab benda ni dah memang dah tinggi lah untuk trader. Okay, dah memang dah tinggi dah. Dah 400%. So kalau orang tanya dah, are you insane untuk beli lagi benda ni? Tapi tak mustahil dia boleh naik lagi. Okay, tak mustahil dia boleh naik lagi. So every time you trade stock yang dah naik tinggi macam ni, so make sure that you know what is your limit. Okay, berapa yang you sanggup cut loss. Sebab setiap orang dekat sini dia punya modal berlainan. Okay, kalau saya mungkin kalau harga 22 sen, the most saya berani beli mungkin 300 lot. Okay, lepas tu kalau dia jatuh 20 sen, 300 lot saya rugi dalam RM600, which is the loss yang saya rasa saya boleh terima. Okay, tapi kalau orang lain dia beli, aku saja je nak try 50 lot. Okay, kalau 50 lot jatuh harga 20 sen, baru RM100. So you tak rasa apa-apa. So you tak ada komitmen. Okay, so that's why saya bagi tahu. Cara setiap orang dia berbeza. Tapi you kena try to practice. Kalau aku macam mana sekalipun aku tak nak. Harga ni aku tak nak jatuh harga 20 sen ke bawah. Okay, kalau dia jatuh 20 sen aku nak tunggu balik dia jatuh, dia retrace balik. Area 16 sen balik aku nak beli. Okay, so is trading nature yang macam tu. Okay, tapi kalau you nak jadi sifu, esok breakout 235 you bagi tahu je lah. You tak ada komitmen. You punya komitmen is just untuk bagi buy call. Kalau saya nak jadi sifu, untuk bagi buy call, esok saya bagi cerita macam mana. Okay, hari esok kalau harga ni pecah 235 saya akan hantam. Okay, pecah 235 saya akan hantam. Lepas tu jual nanti 26 sen. Okay, so memang possible untuk jadi macam tu, tapi berapa banyak you berani beli dengan benda yang macam tu. Okay, sebab dia tak 100% sure benda tu boleh jadi. Tapi based on technical, kalau dia breakout harga 235 memang dia boleh naik. Tapi kalau kita nak beli, berapa banyak kita nak beli. Okay, berapa banyak kita willing to lose. Sebelum kita nak masuk tu kita kena tanya benda tu. Okay, berapa banyak aku willing to lose untuk stok yang macam ni. Kalau lah dia tak jadi, dia test 235, dia tarik bawah panjang, berapa banyak aku sanggup rugi. Okay, so kalau saya punya rules, that's why saya bagi tahu kalau you main stock penny macam ni, every time you masuk, make sure that you jual, jangan jual rugi. Okay, so ada orang tanya saya, one glove. Okay, sebab saya bagi 25 sen, area 25 sen. So dia cakap dia dah beli 25 sen. So tak ada masalah, you dah beli 25 sen. Selagi mana harga tu lah atas daripada 25 sen, you boleh simpan. You kena practice, try untuk amalkan. You simpan stok yang hijau. Okay, you cut loss stok yang merah. Yang merah, yang tak berapa banyak merah tu you cut loss lah, berani untuk cut loss. Tapi kalau bila stok tu dah hijau, okay, sebagai contoh, you dah beli 25 sen. So you tak ada risk apa-apa pun kat sini. Kalau lah you punya risk hanyalah kalau benda ni jatuh balik aku tak untung. Tu je you punya risk. Okay, kalau jatuh balik 25 sen, you tak untung. So you boleh jual balik harga kos. So tak payah pening kepala macam ni boleh naik lagi ke tak. Memang saya pun tak boleh jawab esok ni boleh naik ke tak. Sebab saya tak tahu esok sentimen macam mana. Adakah esok terus semua orang beli stok glove. So bila top glove naik, biasanya stok ni pun akan jadi tertempias, akan naik. So benda tu saya tak tahu. Yang saya tahu, if you trading this penny stock, you make sure that you tak jual dengan harga rugi. Sebelum dia jatuh harga rugi, dia dah balik you punya cost, masa itulah you kena cut loss, you cakap this plan not working. Okay, this trading plan tak jadi, so you kena ambil take the loss. Tak ambil untung pun tak apa, jual cost pun tak apa. Ataupun kalau you jual loss sikit pun tak apa. Jangan sampai you dah sangkut bertahun kat sini, barulah macam alam menyesal. Okay, menyesal. Benda tu dah banyak kali berlaku. Okay, alright. Bukan marah kat siapa-siapa, tapi saya adalah orang yang nak tukar group sebab nak ambil buy call. Lepas tu kena bayar lagi 1,000 baik bagi saya. Aduh, saya nak tengok. Apa stok lagi yang tanya kalau saya membebel macam tu lah.
HWGB pun okey. Last time saya bagi tahu harga berapa. Okey, saya pun masih pegang yang saya tambah. HWGB saya beli harga 25 sen. Lepas tu sekarang saya tak rugi. Buat apa saya nak jual? So tapi kalau dia balik jatuh balik harga 250,255. So yang tu mungkinlah saya tak apalah, aku miss pun masa 28 sen tu dah untung. Saya ada 2000 lot. Harga 25 sen. 24 sen setengah. So hari sekarang 24 sen, 3 sen saya dah untung 6,000. Kalau saya nak jual okey je, tapi saya nak try. Dan tu that's why saya bagi tahu you guys, try untuk simpan benda yang hijau. Okey, yang ni saya tapi tak untung lah sebab saya dah sangkut dulu dah sangkut dulu. Sekarang saya average down. Okey, saya dah average down. Tapi saya tak tahu dia punya gameplay kalau dia terus nak naik ke apa semualah. Yang tu terpaksa tunggulah. Tapi untuk sekarang latest position saya ada beli 2000 lot. Kalau dia jatuh balik saya akan cut loss ataupun jual 25 sen. Okey. Tapi kalau saya maintain, saya tengok dulu macam mana sehari hari ni, esok kalau dia breakout dia naik lagi macam mana. Okey, saya pun nak agak merasa kalau dia naik harga 40 sen kan banyak dia punya untung tu. Okey. Sama lah macam ceiling yang saya buat sebelum dia. Saya punya ceiling ni harga saya 16 sen setengah. Okey, area 16 sen macam ni. Saya ada 5,000 lot. So maksudnya sekarang saya tak rugi apa-apa. Okey, saya tak rugi apa-apa. So saya target nak jual sampai harga 50 sen. Tapi yang ni different. Yang ni different story sebab saya dah fikir yang ni saya nak beli, saya nak simpan sampai harga 50 sen. Jadi tak jadi, aku confident. Bukan confident nak cerita macam saya nak bagi buy call. Saya tak nak that responsibility. Tapi saya nak cerita memang saya rasa macam boleh pergi. Okay, dengan dia punya aset dah naik macam tu 42 sen. Paling-paling kurang area 40 sen tu insyaAllah lah. Tapi sekarang ni macam biasalah. Bila harga dah sekarang dah tinggi, lepas tu tanya saya, dah masih boleh beli? Saya pun tak tahu esok dia nak jatuh dulu ke macam mana. Okay, esok dia jatuh sini ke. Lepas tu dia nak balik tu saya tak tahu. Even hari ni pun 225 pun nampak macam nak breakout, nak terus bagi satu candle hijau. Tapi dia maintain situ. So benda ni tak tahu. Tapi for very short term punya support, kalau you trading contra period short term trade, you make sure dia dah tak break. Kalau saya akan letakkan dia punya stop loss area 19 sen setengah. Okey, ataupun 19 sen. The lowest candle yang semalam punya. Okey, yang hari ni, yang ni lowest candle yang ni, yang merah ni hari Jumaat. Itulah saya punya cut loss. Sebab saya tak nak risk sangkut counter lama. Okey, so ceiling cerita dia macam tu. Alright. So apa stok yang you tanya lagi? SSF dah cerita. HWGB. HWGB dah cerita. All in, all out ceiling. Jangan nak cerita. Benelec. Okay. Benelec SDN. Okay. So mana kita punya chart? Kadang-kadang saya tak anticipate dengan very short term punya trade sebab saya dah pegang stok yang saya lebih besar, saya punya holding lebih besar stok yang saya swing. Sebagai contoh, stok yang saya ada E4 1000 lot, saya ada TAS Auto yang sebelum TAS Offshore. Saya ada harga 38 sen, tapi saya dah jual TAS Offshore. Walaupun saya target 70 sen, tapi saya tengok dah naik tapi saya rasa macam boleh naik lagi. Okey. Yang tu sebab saya nak tukar stok. Saya tukar beli EFOS yang masa 41 sen setengah. So hari ni pun dia dah naik. Tapi macam tu lah. Yang trading short term biasanya susah untuk kita nak baca. Very short term punya ni. Tapi kadang-kadang tu saya buat. Okey. Saya tengok macam stok ni aku nampak macam boleh jalan. Benelec kalau macam ni daily chart tak ada ni. 30 minit buy signal je kat sini. Okey. Saya ambil lowest candle sini. Situ saya punya support. Tapi you kena faham. Itulah support dia. Kalau you nak ni, sekarang ni kalau bagi saya tak beli dulu. Saya akan tunggu. Yang ni saya akan tunggu bila habis kotak ni. Okey, sekejap Saya akan tunggu bila habis kotak ni. Okey. Saya nak tengok apa jadi. Kalau selagi mana dia duduk dalam trading dalam range 13 sen hingga 16 sen setengah, stok ni saya tak akan sentuh. Tapi kalau you dah beli, you make sure that jatuh 13 sen,
Itu kita tak tahu. Yang Benelux ni macam penny stock. That's why bagi tahu kalau boleh jual sebelum you rugi. Okey, tapi kalau sekarang saya tak beli dulu. Saya akan tunggu stok ni trade lebih daripada kotak ni. Okey. Ataupun ni lah kotak di sini lah 16.5, 15.5 lah. Kalau dia break 15.5 tu macam menarik sikit. Tapi sepatutnya area sini lah. Dia break 16 sen tu barulah kita tengok balik. Okey. SDN. SDN. Alright, SDN dah ada hari tu dah ada buy signal SDN hari ni dia punya volume boleh tahan. Okey, dia punya ni pun dah ada one candle. So senang je saya punya cerita. Kalau saya ambil cut loss area 16 sen. Tapi yang ni pun saya punya ni, kalau yang ni pun saya punya view dia kena masih lagi dalam keadaan dia kena breakout, dia kena cari direction. The real direction untuk short term saya kena tengok after sinilah dia breakout di kotak ni. Okey, barulah dia ada direction yang lebih jelas. Okey, as long as dia duduk trading, sebagai contoh esok dia naik sampai 14 sen. Tapi tak sure dia nak terus nak break. Mungkin esok dia pergi 14 sen, lepas tu dia jatuh balik. Dia pergi area 14 sen setengah, dia jatuh balik. Okey, the confirmation candle dia for sure bila dia break 14.5 mungkin dia akan pergi laju. Okey. Tapi in term of FA yang ni saya dah bagi tahu sebelum ni, FA SDN ni tak ada apa. Saya tak tahulah kalau ada orang cerita nak buat take over ke apa semua, tapi saya tak minat dengan dia punya FA sebab dia rugi banyak. So saya hold to the principle that kalau you nak beli yang ni, yang make sure you jangan jual bila harga dah rugi. Okey, make sure bila dia jatuh balik you punya cost, tak payah pegang benda ni. Okey, sebab itu risky. Kecuali you dah beli harga 10 sen. Dia dah beli harga 3 sen setengah. Okey, the first buy call dia bagi 3 sen setengah, 4 sen you dah beli. Okey, sekarang tak ada masalah untuk you nak pegang sebab you dah dalam winning position. Tapi kalau you sekarang baru nak masuk, you kena berhati-hati. Okey, kecuali bila you nak try lah, sebagai contoh sebab saya bagi tahu support candle 12. Okey, sebagai contoh esok you nak try 12.5, you nampak macam boleh beli. Okey, tapi kalau dia tak break, dia maintain 12.5 ni tak breakdown, lepas tu dia naik. Okey, dia naik harga 14. Okey, you dah dalam keadaan winning, dalam keadaan untung. So you boleh pegang lah benda tu, pegang sampai apa harga pun tak kisah. Sebab the most difficult untuk new trader, untuk mana-mana trader adalah untuk buat entry. Okey. Tapi even dia punya entry very sharp macam mana sekalipun, the real decision ataupun the real keputusan, okay, the real result adalah bila you nak menjual. The moment you nak menjual tu dia akan menentukan berapa banyak you untung, berapa banyak you rugi. Okay, walaupun you dah beli melecun harga, tapi kalau you jual very short term punya ni, you punya untung sikit lah. Okay, tapi kalau you nak jual tu you sabar, you tengok, you rasa macam boleh pergi lagi, you tahu you punya risk tak besar. Lepas tu dia naik meletup sebagai contoh sebagai contoh HWGB esok Cish. Bagi contoh yang kita ada. Sebagai contoh HWGB esok tiba-tiba breakout 28.5 terus limit up. So orang yang pegang tu dia happy lah. Kalau orang yang tak ada esok baru dia murung. Esok 28 sen setengah nak kena beli ke macam mana? Okay, tapi kalau you nak masuk, you tahu support dia 25 sen. Okay, so selagi mana dia tak breakdown dia punya support 25 sen, you boleh try pegang. Okay, tapi kalau dia jatuh 25 sen, you tengok macam tak banyak orang menjual apa semua, so at that moment, okay, let go lah, this one dah tak jadi dah, kena buang dah. Okay, dah kembali kepada dia punya era whereby dia akan senyap macam tu je, tak jalan-jalan. Okay, itulah cerita dia. Alright, apa lagi stop? MNH, SDM Chun, straight Chun. SDM, itulah yang saya cerita macam tu lah. SDN ada PP. Yang tu cerita sama lah. SAWGB pun dah complete dia punya PP. SDN ada PP. Mindtech ada orang beli. Dia increase dia punya shareholder. Ni game-game ni memang kita tak tahu the real target price dia. Okay, Mindtech lagilah dia buat DBT harga 3 sen. Sebanyak a few million. Banyak dia punya DBT harga 3 sen Mindtech. Sekarang harga berapa sen? You fikirlah sendiri macam mana. Tapi saya tak cakap dia tak boleh naik. Sebab even director pun tambah semalam. So you kena fikirlah sendiri you punya risk macam mana. Esok you nak goreng sampai berapa. Tapi you make sure that kalau you beli you tak sangkut. As in kalau you dah beli harga 205. Kalau dia jatuh esok macam besar orang menjual 205, at that moment aku dah tak boleh tengok benda ni. Okay, aku kena jual harga 205. Ataupun kalau you busy,
you tak boleh nak monitor. Okay, you buat stop loss, buat stop loss, stop limit tu. You letaklah bawah 2 bit, Kalau sebagai contoh, kalau dia jatuh harga 19 sen, automatic terjual. So you boleh tidur, relax, tunggu je stock tu nak jalan, swing the wind, cut the loss. Okay. MNH Holding. MNH Holding. Yang ni pun tadi macam nak naik, MNH Holding. Last time saya target 80 sen, tapi dia dah ada formation sini sikit, dia ada formation macam double top. Sebenarnya saya ada klien yang beli, saya tengok dia beli besar lah, harga 31 sen yang first saya bagi, if you ingat saya punya nota dulu, saya cerita, you tengoklah sini memang ada buy signal. Okay, saya cerita masa harga 31 sen tu, so dia beli dengan volume yang besar. So I purposely PM dia masa harga 585, I cakap, yang ni you kena jual dulu. Okay, you kena jual. Kita nak cari the next destination, dia nak pergi mana. Okay, sebabnya bila dia ada this formation yang apa, sebab I'm sure kalau you dah ni mesti you dah beli harga rendah, dia ada macam double top. So you kena tunggu. The real confirmation adalah bila dia break out balik dia punya 585. As long as dia tak break, you tunggulah dia duduk area consolidate sini, dia akan jatuh situ dulu, dia bagi orang panik ke, ataupun dia tak buat macam tu, ataupun dia terus duduk sini lama sekejap, esok terus dia break out. Okay, the moment dia break out, dia akan bagi buy signal kepada traders dekat luar sana. Okay, tapi untuk sekarang, kalau you baru nak masuk sekarang, saya rasa very uncertain, you tak tahu berapa nak pergi, esok macam mana dia punya ni. Okay, tapi kalau ikut based on saya punya calculation yang sebelum ni saya cerita, okay, yang you baca saya punya apa, yang saya tulis tu, I kira sebelum je, way before harga dah dekat sini, mana yang saya kira tu. Okay, yang ni, yang ni masa ni harga 32 sen. Okay, 32 sen saya dah kira dulu, masa 30 sen saya kira dah harga 80 sen. Okay, saya pun tak tahulah dia boleh pergi ke tak harga 80 sen. Tapi kalau you tengok dia breakout harga 59 sen balik, mungkin you boleh trade. Okay, so now the matter soal nak cari support dia kat mana, nak cari breakout point dia kat mana. Based on FA yang dulu saya kira, insyaAllah boleh pergi harga 80 sen. Tapi sekarang sebab dia dah test dia punya resistance, dia kena sabar dulu. Support dia sekarang harga 50 sen. Janganlah kita gemuruh sebab kita tak tahu. Kalau kita beli sekarang, kita tak tahu sama ada dia nak terus naik dulu ataupun jatuh dulu. Okay, kita tak nak beli in a position where kita have to tunggu ataupun kita have to bear the uncertainties yang kita tak tahu nak pergi mana. Orang cerita macam boleh naik, tapi aku tengok chart sini macam susah nak naik. Okay, so kita better tunggu, relax, tengok dulu macam mana. Okay, kecuali you always monitor benda ni, you always monitor dia punya market depth macam mana. You tengok macam aku monitor benda ni, aku perasan harga 50 sen je mesti ada orang beli, mesti ada orang letak bayar. Okay, so benda tu exceptional. Yang ni yang kita panggil, yang saya always bagi tahu my clients, you kena ada that instinct yang you rasa bila you tengok chart tu you tahu, aku nampak macam nak jalan. Okay, macam Akmal tu dia selalu buat. I perasan Akmal ni, dia tengok penny stock, dia tengok nak jalan dia akan beli. Lepas tu dia pun sehari 2 hari lepas tu jalan. So I tahu Akmal ni dia ada that instinct yang kalau penny stock yang murah-murah ni dia ada instinct yang macam aku rasa dia rasa macam benda ni nak jalan. So saya perasan lah dia punya trend, dia pun dah lama kat sini. So that's why bagi tahu after 3 years pun you dah, I pun kadang-kadang saya sendiri pun saya tak tahu benda tu nak jalan. Akmal tengok dia nampak boleh jalan. So that's why bagi tahu semua orang ni dia akan ada perasaan yang lain. Perasaan yang lain. That's why saya cakap semua orang dia boleh jadi sifu sendiri. You tak perlu cari orang lain nak jadi sifu. Okay, jangan nak tukar remiser. Okay, as just straight tu sama macam yang ni Suh pernah tanya. Suh tu dah lama tapi sekarang dah balik kembali kepada F-Plus, nanti kita invite dia. Okay, straight ni straight energy ke? Oh, yang dia tanya tu, dia tanya Rich. Okay, yang straight pun dah ada buy call, the buy signal sini.
Tapi volume dia macam ni I tak sure. Ni kalau dia dah baru nak macam anticipate dengan discounter, kalau saya tak nak dia breakdown harga 12.5. Okey, this kind of stock biasanya kita buat swing. Okey, macam yang tadi saya bagi tahu TDM, saya tak tahu dia dah trigger tak. Okey, tapi bila saya tengok volume dia lain macam, okey, so that's why saya macam tengok balik TDM ni. Okey, ataupun ada satu stok lagi apa yang sebelum ni saya bagi tahu OWG ni yang stok yang macam masih kat bawah, tapi FA dia saya rasa not bad. Okey, macam OWG, if you remember I bagi dekat group harga 50%. Saya cerita stok ni bila dulu yang saya baca, saya rasa macam stok ni macam fundamentally okey. So masa tu harga 50 sen, maksudnya kalau kita nak beli, nak simpan, kalau kita trade tak jadi. So you boleh try untuk jual, at least jual pada above you punya higher entry price. Okay, so benda yang macam tu lah. Last time yang Suh tanya tu stok rich ke apa? Bukan rich, apa benda nama stok tu? Yang ni sendiri saya tak boleh komen. Siapa yang boleh cerita macam ni, saya pun tak tahu. Macam mana kita nak cerita benda ni. Okay? Apa stok lagi yang you tanya? Meeting bagi recording boleh? Saya keluar meeting. Boleh. Saya yang upload dekat Pak Sen. Okay, Pak Sen. Pak Sen dia dah bagi ni. Tapi Pak Sen ni you kena, I sendiri to be honest, saya jarang trade stock ni sebab dia macam penny stock yang laju. Okay, esok T1, esok hari T1 biasanya hari yang paling berisiko untuk masuk. Okay, tapi kalau you dah monitor benda ni, you rasa macam 30 sen ke bawah dia tak nak jatuh, so you boleh try lah. Okay, sama macam Antec, hari ni hari T1, hari yang paling berisiko untuk masuk. Okey, tapi dia closing hari ni macam tu. Okey, mungkin saya nak harga sebenarnya area 85 sen macam ni. Okey, tapi kalau esok dia maintain je, dia maintain, you always monitor. Ni saya pun tengok kalau untuk short term trade lah sebab saya dah terlepas untuk beli sebenarnya stok ni dia ada offer block. Satu block macam kalau you ada 800,000 cash, okey, you boleh PM saya tanya ada tak stok yang bagi offer. Okey, masa yang saya dapat offer harga dalam 83 sen. Dia offer dengan harga 81 sen. Dia cakap bukan nak beli tak 10 juta unit. Okay. So 10 juta unit kena ada 8.1 juta. So masa tu saya pun tak ada 8.1 juta. So saya pun tengok masa tu 83 sen. Tiba-tiba dia terbang sampai 92 sen. Lepas tu murung tengok macam aduh. Hari ni tengok balik untuk nak beli, nak tengok ada apa. So saya rasa 85 tu dah diskaun. Tapi hari ni T1 macam saya bagi tahu, T1 adalah hari yang paling berisiko untuk beli. Regardless apa stok pun, kalau saya punya experience, T1 adalah hari yang paling bahaya. Okay, sebagai contoh, top bulan hari ni T1 ke? Sekejap saya tengok, saya pun tak ingat. Oh tak, dia masih maintain. You tengok T1 tu stok yang macam volume tinggi macam ni, volume terus tinggi. Sebagai contoh yang ni, dia bagi tinggi volume, kita nampak harga macam breakout. Lepas tu next day dia buka tinggi, lepas tu dia jatuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari dia jatuh. Okay, so that's why saya bagi tahu T1 adalah hari yang paling berisiko untuk beli. Okay, sebolehnya jangan beli pada harga T1. Okay, apa stok yang naik hari ni tinggi? Apa stok yang naik tinggi hari ni? FSBM. Okay, FSBM. FSBM esok adalah T1, hari ni T0 dah naik tinggi macam tu. Esok T0, kalau saya relax, saya tak berani beli lah. Kalau stok T1 dia dah naik tinggi, buat reaction yang agak besar, esok relax. Tapi kalau you dah tersangkut, kalau tersangkut tu yang tu susah nak cerita sebenarnya. Kalau dah terbeli dan tersangkut, macam mana nak buat? Itu sebenarnya pun saya pun tak, kalau kan saya nak cerita, nak cakap stop loss kat sini. Okey, kalau dah terbeli harga atas sini. Kalau terbeli atas, kalau dia naik sampai cost you, kalau you beli, contohlah kalau you beli 42 sen, dia naik 42 sen terus jual sebab susah dia nak break out this price. Okey, sebab saya tak nak tanggung risk yang macam tu. Kalau saya sendirilah.
Tapi kalau you beli harga 43.5, tak tahulah macam mana. Mungkin bangsawan mana saya tak tahu, tapi kalau you beli 43.5, you kena berdoa supaya benda ni naik balik. Okay, tapi kalau 43.5 happen that tomorrow dia naik balik sampai 42.5, mungkin saya consider cut loss. Saya tak nak, kalau saya trade lah, saya trade short term. Saya tak nak menunggu walaupun saya rasa macam ni boleh naik lagi cerita macam nak keluar PN17 apa semua. Yang tu dah sampai trading. Sebab you kena ingat the first time kita detect discounter pada harga 25 sen. Okay, yang cerita dia kita detect harga ni nak keluar PN17 masa harga 25 ni, area 25 26 ni masa nak breakout. Okay, tapi kalau you dah ada dalam tu, you dah beli pada harga 25 gitu, you punya cut loss level area sini je lah. Okay, sebagai contoh kalau saya letak 365, you punya stop loss. Okay, sebab you nak secure you punya profit. Alright, contoh FSBM, last time kita share harga dia, yang first kali saya share. Okay, yang ni. Okay, harga Halo. Allah minta maaf lah. Saya punya PC ni dah meragam lah. Hello, boleh dengar ke? Aduh. Hello, dengar Okay, gambar tak ada tak apa lah. Sebab kalau tengok pun nampak dahi saya je. Okay, so apa nak share? Okay, screen kena buka balik. Okay, kejap saya nak ni. Dia macam tu, bila kita short ni tengah ni dia buat perangai. Okay. Okay, last saya cerita tadi stok mana? SSF. SSF dah habis review lah, support 27 sen. Kalau dah masuk harga bawah tu 26 sen setengah ke 27 sen setengah, you simpan lah sampai harga 34 sen. Sebab Apex Securities dah target 34 sen. Lepas tu you pun dalam keadaan untung. Kalau you rugi lain cerita Kalau untung, you tunggu dia naik balik. Sebab harga stok baru mula. Kalau esok, takkan esok itu nak terjun biasanya kalau saya rasa esok tak terjun, saya rasa esok continue. Okay, saya rasa esok continue balik. Okay. Tapi Icon tas ni geng-geng sama je. Icon 66 sen. 67 sen closing ni. Yang ni pun cun lah kalau dia breakout sini you kejar lah kalau dia dah beli. Kalau dia dah beli breakout sini kejar lah. Tapi kalau you nak selamat dah beli harga ni, you punya stop loss sekarang harga 64 sen. Even esok kalau you nampak macam dia nampak nak merah, okay, kalau saya esok baru, bila breakout harga 68 sen tu baru beli. Okay, kalau untuk trading short term. Alright. Apa benda yang saya duk cakap tadi saya tak ingat. FSBM itulah cerita dia. Okay, FSBM punya cerita macam tu tadi. Macam mana? Saya dah cerita FSBM punya chart. Okay, so support dia kalau dah beli harga bawah daripada first. Okay, daripada first kita detect FSBM
Saya cerita kat you, FSBM you kena ingat. Betul PN17 tapi ada rumours nak keluar PN17. Okey, yang ni saya cerita ni. Saya punya screen ni nampak nampak sini FSBM masa ni the first breakout harga 25 sen I tulis sini FSBM 26 sen. Monitor this stock for trading heavy collection. Tengah baiknya trading wise dia nak keluar PN17, that's dia punya rumours. Okey, tapi sekarang harga dia 40 sen. Okey, so you pandai-pandai lah sendiri nak fikir macam mana nak buat trading Tapi kalau ini kalau saya dah penny stock dah naik tinggi macam tu, sebab benda tak jadi lagi, benda tak keluar PN17 lagi. So dia punya ceritanya jangan jual rugi. Okey, make sure kalau dia balik you punya cost you jual. Okey, sebab the moment yang benda yang paling penting untuk buat dekat stok adalah untuk beli pada harga yang betul. As in kalau you beli sebolehnya lepas beli you nak terus naik. Tapi kalau you beli terus terjun, itu ada something wrong dengan you punya teknik. Sama ada you mengejar harga yang tinggi, okey, harga tengah short naik tinggi, you beli macam tu terus jatuh. Okey, tu somehow you kena try untuk avoid buat benda tu. Kecuali you very short term, you very pro, dah lama apa semua, you dah buat duit dengan cara macam tu, it's up to you keep going. Tapi kalau you buat macam tu, you beli terus rugi, lepas tu you beli terus rugi, itu ada something wrong dengan you punya teknik. Okey. Apa lagi stok? AZRB ni stok yang macam tu lah macam gitu. Stok AZRB. Haziq ni dia suka sangat AZRB ni. Macam tiap-tiap hari nak beli AZRB. Nah, kalau saya tunggu dia breakout dalam kotak ni. Saya tak nak. Harga sekarang ni saya tengok-tengok macam ni. Sebab saya AZRB ni tahun 2018 saya rasa last saya beli. Dia tengok balik AZRB saya rasa 2018. AZRB gadang tu dia punya spesies tu dulu masa zaman Najib dulu 2018 yang tu masa tengah hot ni AZRB ni famous. Lepas tu dia senyap, lepas tu mencudar macam tu. Covid semua naik, lepas tu sekarang the trend baru sekarang. Dia sama dengan gadang ni dulu geng. Kalau geng construction dia orang lah yang paling rancak. Okey, tapi sekarang dia paling suram tahun 2018 dulu 2019 kita tengok ini gadang 2017-16 ni cerita dia nak naik semua so 2018 di sini setahun ni gadang semua orang cerita gadang lepas tu terjun. Lepas tu naik sikit je. Lepas tu sekarang kat sini. Okey, so saya sendiri tak sure sebab saya tak berapa minat mungkin dah pernah terkena dulu. Okey, 2015, 2016 tu masa awal-awal saya trade. 2016 first saya trade ni akhir 2015. Okey. So saya pun dah lama tak tengok stok tu. AZRB. Tapi kalau orang nak berminat nak beli macam mana beli je lah. Kalau nampak macam okey apa semua. That's why bagi tahu somehow kalau manusia ni dia dah bias. Saya tengok macam ni aku tak minat. Tapi dekat chart dia dah trigger, dia dah ada buy signal. So kalau you dah beli gadang ni dah ada buy signal, tapi itulah kalau sini gadang pun kalau nak beli nak simpan apa semua kat loss dia ada 3/4 sen. AZRB kalau you beli sebab you kena eliminate that human error. Okay, so AZRB dah ada signal macam ni. Last time dia dah trigger area 20 sen macam ni. Okay, kalau saya sendiri saya nak tunggu dia breakout di kotak, barulah dia akan ada green candle yang baru. Okay, as long as dia duduk sini saya tak rasa dia akan trigger buy signal yang kuat. Okey, itulah dia. Saya tak tahu teknik lain, itulah cara kita baca chart. Okey, Turia. bukan teruk saya tak compare dia teruk. Tapi saya cakap dia kena keluar dia punya kotak ni baru dah dia boleh ada direction yang seterusnya. Okey. Saya tak cakap dia teruk sebab financial pun saya tak baca dia macam mana, sebab sepatutnya construction lain pun dah naik, sepatutnya dia follow lah. Okay, since you merajuk macam tu saya tengok macam mana dia punya FA dia rugi. NTS % saya tak tahu sebab saya dah lama tak follow to be honest saya tak follow sangat AZRB, sorry to say. So kalau saya untuk trading saya berminat bila dia breakout di kotak. Okey, saya tak nak harga sekarang ni saya tak tahu the direction. So saya tak nak. Okey, Turia. Tawin hari ni saya nampak Tawin ada collection yang besar sebab dia stok Tawin saya tak silap ni. Okey. Turia pun dia besar. Saya rasa liquidity dia ni susah main.
Okey, tapi confirmation dia kena breakout di kotak. Okey, breakout 275. Turia. Saya rasa cash company ni untung Saya rasa saya ada trade Turia hari tu sekali dengan Alif. Dia cakap, "Turia jom beli." Saya pun beli. Saya rasa company untung. Saya tengok lah, saya sempat tengok biasa mesti saya tengoknya. Dia untung. Lepas tu saya pun tengok aset lebih kurang 57 sen. Saya berani lah trade kalau stok macam ni. At least macam sedapkan hati sikit. Tapi kalau company yang rugi tu jadi macam nak trade tu tak berapa nak berani. Okey. Lepas tu apa stok lagi? Tawin saya bagi tahu ada collection. Tapi mesti last kali you akan tanya, reminder banyak cerita stok ni, stok apa nak beli esok. Okey. Stok apa nak beli esok. Tawin ada collection tapi saya tak tahu berapa lama dia nak naik ni. Okey. So itulah dia. Esok stok yang nak beli. Okey, stok apa yang nak beli? I tak tahu you punya preference. SSF saya rasa esok boleh continue. Okey. Support dia area 27 sen. Saya lebih kepada real time punya trading. Okey, saya kalau untuk short term lah saya lebih kepada real time punya trading. Okey. Tapi kalau untuk long term, untuk macam you fikir nak swing, you nak fikir nak swing, saya boleh cerita. Sebagai contoh Disonic. Kalau you berminat, I rasa stok ni dalam keadaan dalam radar FM, fund manager saya rasa saya tengok sini, saya rasa macam stok ni dah lama dia senyap. Okey, dengan dia punya signal macam tu, dengan dia punya kita punya chart pun dah bagi ni. Kalau dia merah, kalau you nak beli, nak simpan lama sikit, I rasa stok ni bagus. Okey, Disonic. Lepas tu EFOS yang saya cerita end to end. Okey, sebab saya dah fokus kepada teknologi sekarang dah tengok EFOS dia dah naik 3 hari dah naik. End to end pun I rasa tutup ni. Okey. 535. Okey, mantap. Okey. Sebab saya bagi tahu end to end ni masa harga 505. Okey. Kalau you read up my write up masa dekat tu, saya ada tulis Saya ada tulis harga dia 505, saya cakap end to end EFOS. So saya tengok benda ni sebab saya tengok Inari leaders. The leaders are start to play Inari. Tengok Inari punya harga sama dengan KGB punya harga. Tengok dah nak meletup lah. Okay, so that's why kita cari yang low liner punya stok ni. So boleh try Disonic kalau you berminat. Kalau you tengok, I tak tahu esok dia nak terus naik ke tak. Tapi this kind of stock dah lama dia senyap, apa semua dia bagi dividen. Saya tak silap Disonic ni ada bagi dividen. Tapi share dia besar. So you kena nak beli, nak simpan tu, I mungkin boleh macam boleh agree lah tapi kalau you nak esok yang mana nak beli, nak terus gerak, nak untung terus gila. Saya tak boleh jawab itu saya tak tahu je tu saya tak adalah sehebat macam tu. Kalau tak, saya tak jadi reminder. Saya duduk diam main stok je everyday Even Prime Minister pun akan resign nak main stok esok stok apa dia tahu dah nak naik apa. Okay. So Anwar Ibrahim pun berhenti nak jadi Perdana Menteri, nak main share buka account CDS dengan Azam Taifor. So itulah masalah dia. Kalau yang stok yang macam tu, yang nak main esok nak beli, nak terus naik, you kena monitor dekat market. Okay, monitor dekat market depth. Okay, tengok stok tu nak naik apa. MNG hari ni saya ada beli MNG. Sebab dengar cerita nak naik. Itulah, dengar cerita nak naik. Tapi of course saya beli harga 22.5. Okay, so esok saya tak tahu macam mana dia punya cerita. Tapi tengok chart macam okey. Kalau saya punya stop loss area 21 sen. Okay. Area 21 sen. Tapi yang ni cerita dia sekarang saya masuk sebab that's why saya bagi tahu kalau penny stock yang macam ni. Okay, stok yang macam MNG saya rasa dah mula untung. Okay, saya kira harga dia sepatutnya harga 26 sen lebih. Saya pernah tengok lah. That's why bila saya stok yang saya dah pernah tengok macam Perdana, MNG, Valesto sebab benda ni saya pernah baca. Saya tengok dia dah mula profit. Okay, MNG dah 3 QR dia profit. So dia tak ada reason untuk saya nak takut-takut nak beli So bila saya tengok macam ada orang cerita nak naik, okay? Ada orang cerita nak naik. So dia pun untung. So the best masa tu saya punya fikiran adalah aku nak masuk seawal yang boleh supaya bila aku beli aku terus dalam keadaan profit. Aku tak nak pegang position. Kalau contohlah saya beli harga hari ni 24 saya beli 24, lepas tu dia jatuh. Okey, saya tak nak ada position yang macam tu. Sebab saya dah habis saya punya cash untuk pick up stock saya dah ada banyak pegangan. So saya nak kena main short term, saya nak main kontra. Okey, saya nak kena main kontra. Kontra ni
dia kena latih. Kontra ni maksudnya dalam masa 3 hari kita beli tu, make sure that stock tu naik. Okay, so that ilmu, that knowledge yang nak tu, you kena practice sebab tak semua orang sama. Tapi biasanya saya observe orang yang main short term dalam masa 3 hari dia beli, insya-Allah boleh naik. Kebanyakannya kalau dia beli stok 3 hari naik dalam masa 70%, almost 70% of your punya stock peak dalam masa 3 hari akan naik. Yang ni orang sesuai untuk main kontra. I boleh consider this person dah macam expert lah. Akmal pun saya rasa boleh tahan lah. Dia beli stok 3 hari 4 hari naik. Saya petik lagi nama dia biar dia jadi sifu. Okay, so itulah dia. Jangan tahu. Itulah dia. Apa stok lagi nak tanya? Ada lagi? Lagi 10 minit. Lagi 10 minit. MNG saya dah komen. Okay, MNG dia profitable company, support price 21 sen. Okay, EA Tech ni besar dia punya jualan dia. Apa bukan besar jualan dia, dia macam I nampak EA Tech ni macam control sebab tapi saya tak suka dia punya FA. Kalau you baca saya punya review sebelum ni, even though di stock member saya sendiri yang promote cakap ada take over apa semua, tapi saya personally at my personal level I tak berapa suka dengan dia punya FA dia. Even last time dia ada White Knight, tapi last time White Knight dia pun offer harga yang lagi tinggi. So EA Tech saya bukan rasa dia tak bagus, tapi saya nak trade, nak simpan tu saya tak tahu. Saya tak berapa minat. Okey. Tapi sama kalau you trade penny stock, you make sure that kalau lah you dah masuk sebab stock ni you kena tahu stock ni dia bagi pada harga 15 sen. The first stock ni trigger untuk buy signal. Kalau tak silap saya masa harga 7 sen setengah. Okey, EA Tech sepanjang tahun ni. The informer tu bagi bagi cakap EA Tech akan menjadi company yang bagus, lepas tu dia terjun. Okey, lepas tu okey lagi. So you kena ingatlah dia punya timeline dia. Okey, every harga 30 sen ni dah consider sebagai resistance yang keras area 37 sen. So you nak trade, you pandai-pandai. Dah range dia macam ni. Saya at my personal level, saya bukan cakap company ni tak bagus. Okey, saya rasa dia untung ke tak? Saya pun tak ingat tapi PN17. Okey. Saya tak nak orang cerita nanti cakap saya pun cakap company tak bagus. Dia dah untung company dah profit. Dia nak uplift PN17, cerita dia tu dia sama macam you beli macam Epicol ke FSBM ke. The time is, the real question is bila dia nak keluar. Okay, so it's about guessing game lah. You kena main teka-teki apa semua, tapi technical wise mungkin itu lu area 24 ke nak beli balik. Okay, beli 24 jual 35, breakout 35 you kejar lagi kejar 37, breakout 37 you kejar. Lepas tu tak tahulah dia sangkut ke macam mana. It's up to you lah. Yang ni you punya trading ni, you kena trade you tak. Kalau sekarang you baru fikir nak beli, nak simpan, nak swing, I rasa a bit too late lah. Okay, tapi kalau sekarang you nak buat trade, you got to know lah dia punya trading range dia daripada 24 sampai 37. Jangan beli 37 jual 24, macam tu rugi nama dia. Okay, kalau nak beli dekat bawah, jual dekat atas. Okay, takut terlupa, dah selalu sangat rugi. SCGB 38 sen dah. SCGB kalau dah beli harga rendah, saya rasa boleh consider. Kalau dia beli 415 dah boleh consider untuk take profit. Okay, sebab SCGB pun sama. Yang ni pun cerita dia kalau untuk swing. Okay, kalau untuk very short term punya ni 415 saya tak nak dia break 415. Tapi kalau you betul-betul genuine, memang betul-betul you nak swing, betul-betul swing, sepatutnya dia punya chart dia tak jatuh below than 30% daripada dia punya highest dia. Okay, so you cerita dekat you punya client, siapa-siapa yang nak jadi sifu, you ceritalah this teknik yang baru ni. Saya cerita kalau stok yang nak naik, dia tak akan jatuh bawah daripada 30% daripada dia punya peak. Okay, so that 30% kat mana? Kat sini, jauh. So sepatutnya kalau dia jatuh area 32 sen tu, dia masih lagi belum trigger sell signal yang kuat. Okay, so dia masih lagi boleh naik. Sebab dia punya range dia tak besar. Tapi biasanya macam dah jauh sangat. Kalau saya, that's why saya cerita, kalau dia break 415 ni, kita akan relax tu sebab dia range dia, trading range dia kecil. Okay, tak boleh nak consider macam tu. Alright. Ramso macam steady 438, tapi dia kuat mengencing 41 balik.
Ramso T1 dia tu macam tu dia T1 dia khianat orang dia naik sampai 435 dia jatuh balik. Hari ni 425 Ramso ditunggu dia breakout area sini. Okey, tunggu breakout area sini. Okey, for time being dia punya support buat 40 sen lah sebab hari ni dia tak jatuh 40 sen. Tapi I tak tahu you beli harga berapa, tapi make sure that dia tak break harga 40 sen untuk very short term punya trade. Okey. Kalau esok dia nak, I rasa dia akan ambil masa sikit. I rasa esok dia akan close within this box lah. Saya tak rasa dia akan jatuh bawah sini. Tapi kalau yang best, kalau you macam takut ataupun you takut nak rugi apa semua, okey, kalau takut nak rugi, kalau dah masuk ada harga 405, as in kalau esok dia jatuh balik 405, selling macam jualan tu agak besar, jual cost je. Okey, jual cost. Tapi kalau dia tersangkut 42 sen ke apa semua, selagi mana dia tak break 405, 40 sen ni, boleh consider normal lah. Dia tak ada apa-apa pun lagi. Sabar kejap. Okay, sebab long term yang ni, saya dah cerita, long term company ni sepatutnya okey. 46 sen Maybank target. Sebab dia nak release satu platform. Yang ni saya dah cerita. Kalau ni you baca sendiri balik, kalau dekat Malaysia sekarang dia ada macam kita punya unicorn adalah Kasam punya ni punya jualan kereta. Okey, I tak ingat yang tu I rasa Singapura. Okey, kita boleh jual kita punya kereta dekat MyTukar ke. Okey, MyTukar is one company, ada company. Okey, dekat Malaysia ni kita ada Kasam punya yang ni boleh check, kita boleh trade in kita punya kereta. Okey, so Ramsul apa yang dia try to buat sekarang, dia nak buat satu market untuk motosikal. Okey, motosikal ni dia nak buat satu platform, boleh jual beli basikal sama macam jual beli kereta. Okay, so that is their plan sekarang. They are planning to go live that platform tu very soon. Lepas tu untuk banyak negara, a few countries. So kalau benda tu berjaya, I expect harga ni akan break out lah, harga 46 sen, and then kita akan raise TP lah. Sebab benda tu tak jadi lagi. Dia orang tengah buat. Okay, kalau you baca balik Ramso punya company apa semua, saya baca industri, saya tengok okay, this company sebenarnya ada potensi sebab dia dah pergi kepada teknologi company. Okay, so lepas tu dia ada buat corporate exercise, banyak harga 36 sen ni dia buat harga apa, dia buat transaction DBT apa semua. Okay, so itu cara saya tengok. Saya jadi bias bila saya baca all this news, saya jadi bias stok ni akan naik atas. Okay, so that's why saya tak ada macam jatuh masa jatuh hari tu pun masa harga saya cerita masa 36, 38, saya cerita stok ni kena tengok lagi. Bukan saya cerita stok ni dah tak ada apa-apa, dah jatuh, dah downtrend apa semua. Saya tak cakap macam tu sebab saya akan bias kepada upside sebab saya tahu bukan saya tahu for sure, tapi bila kita tahu the company is doing something, okay, sepatutnya the share price akan reflect to the company performance, apa yang orang akan expect. Okay, because harga saham adalah harga yang kita bayar for the futures. Okay, kita bukan bayar harga untuk company tu sekarang. Okay, kita tahu sekarang ni company is doing very good. So in the future apa harga dia? So that is what the traders akan bayar sekarang ataupun the investor. Dia beli benda sekarang untuk the future punya value. Okay. Boleh jadi quote. Saya boleh jadi apa? Boleh jadi kata-kata hikmah. Okay. Okay, last tu saya ambil last tu, Liform dengan Muhibah. Liform dengan Muhibah. Oh, naik macam tu. I tak boleh komen. Yang penting you buat stop loss. Okay, buat stop loss area 45 sen cukup. Kalau nak buat jauh rugi pula So buat 45 sen. Dia naik macam tu tak boleh nak cerita. Kita tak boleh nak cerita. Tak boleh nak cerita ini masih bullish, masih boleh beli apa semualah. Okay. So yang ni memang operator punya gameplay lah. Okay. So kalau saya very short term saya buat 45. Kalau saya ni dah beli harga bawah saya buat 44 sen saya punya cut loss level. Okay. Last one Muhibah. Okay, Muhibah dah ada buy signal semalam. Hari ni T1. Okay, that's why I bagi tahu, always saya remind T1 adalah hari yang paling berisiko sebab kita tak tahu lagi dia punya pergerakan. Okay, so as long as for now, saya rasa stok ni lebih kepada FA punya stok. Dia tak ada, bukan short term punya play. Tapi sekarang kalau stok ni, kalau you baru nak beli, okay, beli area situ, okay, 82 sen is support price. Okay, I hope kalau dia nak naik esok, dia nak jatuh, the lowest dia boleh jatuh adalah harga 82. Okay, or else dia perlu continue sampai naik ke atas. Muhibah kalau saya tak silap is a very good company, very good in term of FA lah, bukan good macam
Dia tak ada masalah sebab aset dia banyak. Company pun buat profit So saya tengok, saya pun lama tak tengok. Okey, tengok dia berniaga 800 juta setahun. Okey, this QR dia dah buat untung 13 juta. On COVID dia rugi. Okey, tapi sebelum tu dia untung daripada 2014 dia untung. Sekarang dah recovery balik lah. Okey, so the share price pun supposedly akan recover balik. So for short term trading dia buat 82 sen sebagai you punya stop loss level. Okey, hopefully dia boleh naik balik. You nak tahu dia punya target price, biasanya saya tarik kat sini. I3 target price, you pergi sini, you tekan muhibah. Okay, yang ni yang free je, saya always cerita kat orang lah, kat saya punya klien lah. Okay, sebab tak boleh, dia benda ni kena keep secret sebab ramai orang tak tahu dekat luar sana, even though it's just free resource. Okay, so you tengok sini, I cakap, okay, ada sini dia bagi buy call harga 82 sen daripada Rakuten. Ataupun CIMB bagi harga 90 sen. So you baca dia punya ni, okay, dia dah tulis kenapa dia cakap macam tu, order book berapa semua. Ini analyst punya view. Okay, so you dah tahu. By right, di stock ni analyst bagi target 90 sen. So you punya target 90 sen boleh. So sekarang the matters of mana you nak masuk, mana you nak cut loss. If you masuk benda ni tak jadi, mana you nak cut loss. So based on FA wise, analyst pun dah tulis harga 90 sen. Sebab dia kira benda ni, dia dah kira benda tu. So you pandai-pandailah nak trade macam mana. Okay, tapi I bagi tahu you, kalau you always trade stock yang macam ni, stock yang di cover oleh analyst, insya-Allah you punya kerugian tak banyak. Okay, in the long run dalam masa 3 tahun, if you trade, keep trading stock yang ada di cover oleh analyst, insya-Allah you punya rugi tu tak berapa maksimum, tak berapa banyak. Okay, you boleh minimizekan dia punya cut loss. You punya loss. Sebab stock penny ni kalau dia loss kau. Okay, tapi kalau stock yang ada FA yang bagus, somehow you boleh, dia jatuh, you boleh relax sekejap. Okay, so insya-Allah you boleh. Macam OpenSea saya bagi tahu last time tu dah naik hari ni Yang ni first saya bagi tahu harga 36 sen lebih, 36 sen. Saya cakap stock ni dah bagi dividen konsisten tapi dia tak patut syariah. Okay, saya just cerita for the sake of knowledge. Okay, dia bagi dividen sampai 3.8%. Okay, masa tu harga 36 sen. Saya cakap kalau nak beli, nak simpan, saya rasa this is a good stock. Okay, so harga sekarang pun dah naik balik. Dia jatuh, betul, dia jatuh daripada 36, dia jatuh balik sampai 345. So happen that ada klien saya yang beli, dia cakap kenapa jatuh. Okay, lepas tu dia dapat dividen. Okay, masa tu dia beli harga 36 sen. Dia dapat dividen harga setengah sen. So dia punya cost jadi turun 355. Okay, bila you beli harga 360, sebelum ni dia beli 360. Okay, so after dividen dia punya cost dah turun sebab dia bagi setengah sen. Okay, dia bagi setengah sen masuk dalam you punya bank. Okay, so dia punya cost jadi 355. Lepas tu dia jatuh. Okay, after few days, lepas saya bagi harga dia jatuh. Lepas tu dia PM saya tanya, Azhar macam mana ni saya punya stok jatuh. Saya tak payah risau sebab stok ni saya kira based on FA, based on dividen yang dia bagi, insya-Allah dia boleh naik balik. So happen that hari ni dia naik balik. So saya cakap it's up to you lah, sekarang dah untung hari tu dia menyesal bila you beli, you simpan macam tu tapi the moment dia sekarang dia dah menyesal. Kalau hari tu aku tambah pun tak apa. Itulah lumrah trader. Selalu tak kena dengan apa benda yang kita nak buat. Okay, alah, fast pun dah ni tapi sorry lah, yang tu nanti kita bincang lagi. Okay, sebab dah 10.30. So thank you yang join hari ni. Okay, saya pun happy semangat sini sebab ramai yang join. Okay, so if ada apa-apa please PM saya. Okay, so selalunya saya akan respon dengan cepat lah. Kalau saya lambat tu you bagi tahu dekat group sebab saya pun ada terima macam kenapa saya tak jarang saya tak reply mesej orang Okay, so mungkin saya terlepas pandang. That's all daripada saya. Okay, I hope kita semua boleh buat profit. Keep learning. Okay, happy trading. Okay, Assalamualaikum.